Pribadi mukmin tidak akan terbina atau terbangun hanya dengan berteori atau ucapan semata-mata. Kalau kita ni ucap, kita ni membangun pribadi mukmin, kita ni mesti membangunkan masyarakat yang beriman dan sebagainya. Benda tu tidak akan jadi satu realisasi kalau setakat ucapan-ucapan ataupun teori semata. Tapi yang memerlukan satu kesungguhan untuk mendidik dan meningkatkan keupayaan diri. Ini penting pendidikan ini. Pendidikan dan latihan ini penting. Pendidikan dan latihan ini adalah penting. Kalau boleh saya bagikan tamsilan, satu perumpamaan. Kalau katakan, kalau ada, kita ni berjumpa seekor anak harimau. Kita berjumpa seekor anak harimau. Katakan kita ni berjumpa seekor anak harimau. Dan anak harimau ni ditangkaplah. Kemudian kalau ada satu negara tu, kadang mungkin ada zoo-nya. Mungkin ada zoo-nya. Jadi anak harimau ni dipelihara oleh pihak zoo dan dididik. Ataupun mungkin ada golongan yang menjumpanya mendidiknya, golongan orang yang ahli-ahli sirkus. Cuba mendidik anak harimau, dapat anak harimau dididiknya lah mengikut kehendak mereka. Untuk tujuannya untuk persembahan sirkus mereka. Jadi anak harimau dididik cara mereka, dibesarkan cara mereka dan dilatih dengan cara mereka untuk menerima arahan-arahan supaya dapat mereka menjadikannya sebagai satu daripada tarikan dalam persembahan sirkus mereka atau persembahan pentas mereka. Itu anak harimau yang didik. Jadi maknanya pendidikan dan latihan itu begitu berkesan untuk membentuk seseorang itu. Macam tadi anak harimau tadi. Anak harimau tadi dididik. Jadi dididik mengikut calak orang-orang sirkus. Jadi kalau berbeza dengan anak harimau yang dididik oleh ibu harimau itu sendiri yang di dalam hutan itu. Kalau ibu harimau itu mendidik anaknya, mengasuh anaknya, melatih anaknya, kan? Tentulah seperti banyak ibunya sendiri dalam hutan itu. Harimau yang garang. Kalau jumpa dengan musuhnya macam mana, kalau terjumpa dengan manusia macam mana bertindak. Tapi berbeza jika dibandingkan anak harimau yang dididik oleh ibunya di dalam persekitarannya yang natural itu, di dalam yang semula jadi di hutan, dibandingkan dengan anak harimau yang dididik oleh orang-orang sirkus untuk pertunjukan. Yang anak harimau dididik ini yang oleh orang sirkus, apabila sudah besar, maka harimau ini bentuk rupa sama dengan anak harimau yang dalam hutan itu. Cuma keulahannya, caranya, kepribadiannya amat berbeza. Begitulah juga kita ni. Dalam kita ni ingin membentuk pribadi mukmin ini, kita memerlukan kesungguhan untuk mendidik supaya benar-benar calak pribadi mukmin atau acuan yang kita ni itu adalah acuan yang sesuai dengan yang kita ni kehendaki untuk lahirkan. Iaitu mestilah acuannya itu adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Didikannya mestilah daripada gelanggang Islam itu sendiri. Itu penting. Didikan itu daripada gelanggang Islam itu sendiri. Maknanya yang kata ni inginkan bentukkan pribadi ialah pribadi mukmin yang sesuai dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada gelanggang Islam, daripada ajaran Islam itu sendiri. Itu yang pentingnya. Sebab itulah pembangunan pribadi mukmin ini memerlukan komitmen yang jitu. Kemudian kita lihat pula di antara langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk membangun pribadi mukmin ini. Jadi dalam usaha untuk membangun pribadi mukmin itu, seseorang itu hendaklah pertama ia mestilah menghindarkan dirinya daripada maksiat dan dosa. Itu di antara syarat pertamanya, syarat awal adalah orang yang ingin menjadi membangun pribadi mukmin mestilah dia menghindarkan diri daripada maksiat dan dosa. Karena dosa dan maksiat itu sudah jelas bertentangan dengan konsep pribadi mukmin. Pribadi mukmin maknanya orang yang cuba membersihkan dirinya daripada unsur-unsur maksiat dan unsur-unsur dosa. Kerana maksiat ini dalam segi Islam, maksiat adalah umpama penyakit yang boleh menjejaskan suburan tanaman kita. Kalau kita bertanam satu tanaman lah, tanaman apa saja jenis tanaman, maka tanaman itu kalau boleh kita pastikan yang kita semai itu disemai dalam segelanggang kita tu,
disemai kalau dalam bentuk saya katakan disemai dalam semaian Islam itu, kalau boleh pokok yang ataupun tanaman yang itu mestilah bersih daripada penyakit. Ini ada penyakit. Kerana kalau ada penyakit tentu akan menjejaskan kesuburannya. Barangkali mungkin mati ataupun kalau anda mati pun orang kata ni gayal. Indah berapa jadi, indah berapa subur, indah menepati kehendak kita untuk menjadikan pokok itu satu pokok yang subur yang akan memberi hasil buah-buah ataupun hasil tanaman yang kita harapkan. Sebab itulah langkah pertama dalam kaedah membangun pribadi mukmin ini ialah kita ni cuba, kita ni berusaha, mestilah kita ni menjauhkan dan menghindarkan diri daripada maksiat. Apa saja jenis maksiat, apa jenis maksiat, apa dosa, kalau kita ni mesti menjauhkan, mesti mengawal diri kita ni. Yang kedua di antara langkahnya adalah membebaskan diri kita ni daripada ikatan tahap dan sifat kebinatangan dan kesyaitanan. Kerana sifat kebinatangan dan kesyaitanan ini, kalau boleh kita umpamakan juga umpama makhluk perosak yang akan memusnahkan tanaman. Tadi ada penyakit. Selain tanaman itu ada penyakit, ada juga makhluk perosak. Makhluk perosak yang mungkin merosakkan. Kalau padi, di antara makhluk perosak mungkin dianggap sebagai mungkin pipit yang akan makan padi itu. Jadi kalau sudah pipit semua menyerang, ataupun ada di negara-negara mungkin ada jenis belalang-belalang yang akan menyerang tanaman, sehingga tanaman tu bila diserang dengan beribu ataupun mungkin beratus ribu binatang tu menyerang sekaligus, habis hasil daripada tanaman itu. Ataupun kalau buah-buahan contoh kalau buah-buahan, kalau musim buah-buahan datanglah ambok, yang tanya monyet, ambok menyerang, jadi petani tidak dapat apa-apa hasil. Jadi itu dipanggil makhluk perosak yang akan memusnahkan tanaman kita, yang akan menghilangkan hasil tanaman kita itu. Jadi kalau kita dalam membina pribadi mukmin ini, kita mesti juga bersedia nih supaya membebaskan diri kita daripada ikatan sifat kebinatangan dan kesyaitanan ini. Ini penting kerana kita melihat sebenarnya manusia ini dalam dia menuju dalam membina pribadinya tu, dia ada tahap-tahap tertentu yang ingin dilangkahinya. Tahap yang terendah ialah mungkin tahap kebinatangan. Kerana memang manusia kita ni mempunyai ada unsur-unsur kebinatangan ini. Ini sesuai dengan mana firman Allah. Allah mengatakan, laqad zarakna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yanun la yubsiruna biha, lahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun. Yang mafhumnya, sesungguhnya kami telah penuhkan neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, dengan kebanyakan jin dan manusia. Jenis jin dan manusia mana yang Allah limpahkan ke neraka jahanam, Allah kata ialah lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tapi tidak mahu memahami dengannya, memahami kebesaran Allah dengannya, memahami ayat-ayat Allah dengannya. Lahum ayunun la yubsiruna biha, mereka ada mata tapi tidak mahu melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengannya. Lahum azanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi tidak mahu mendengar dengannya, mendengar nasihat keagamaan, mendengar majlis-majlis keilmuan dan sebagainya. Maka Allah kata, ulaika kal an'am, mereka ini adalah umpama binatang ternak. Mereka ini umpama binatang ternak. Wa ulaika kal an'am bal hum adal, malahan lebih sesat lagi. Allah kata lebih sesat, lebih teruk lagi. Wa ulaika humul ghafilun, maka mereka adalah golongan daripada golongan orang yang lalai. Jadi dalam ayat ini menerangkan bahawa kalaulah kita ni jin atau dan manusia dan jin ini yang telah diberi oleh hati, diberi Allah oleh hati, diberi Allah dengan mata, diberi Allah dengan telinga, tapi kita tidak menggunakan, maka samalah taraf kita. Allah kata sama taraf kita dengan ulaika kal an'am bal hum adal, mereka adalah umpama binatang ternak, malahan lebih sesat lagi. Mereka adalah golongan-golongan yang lalai. Ini, jadi kita ini mesti membebaskan dari sifat kebinatangan. Apa binatang suka? Binatang mana kisah apa-apa hal. Ia tidak perlu peraturan, ia tidak kisahkan syariat, ia tidak kisah beribadat, ia tidak kisah membuat baik. Ia tahu ia mengikut instingnya saja. Apa yang dia nak mau buatnya saja. Tidak ada peraturan hidup, tidak ada bersosial, tidak ada memikirkan hari akhirat itu.
Itu jadi kita mesti membebaskan sifat seperti ini. Kita sebagai untuk membina pribadi mukmin, mestilah kita memikirkan hal-hal bukan setakat hidup di dunia, tapi kita lebih jauh lagi, kita akan hidup di akhirat kelak. Apa persiapan kita, apa buruk baik, apa panduan kita, macam mana kita menjadi seorang insan yang berguna kepada masyarakat, macam mana kita menyumbangkan bakti kita kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada negara kita. Kemudian daripada tahap kesyaitanan belakang ini mesti dibebaskan. Taulah syaitan apa nu ya? Syaitan kerja dia menyesatkan orang, dan manusia juga ada yang jenis-jenis yang ingin menyesatkan orang, mana yang menghalang orang dari melakukan kebaikan. Kalau orang mau baik, yang paling dia suka lah kalau yang baik. Menghalang. Yang kedua, mendorong orang membuat kemaksiatan. Itu syaitan. Satu, kalau ketani juga untuk dalam usaha membebaskan diri daripada tahap, jangan kita terlibat dalam perkara sebagainya. Jangan terlibat perkara-perkara yang mengajak orang kepada kemaksiatan, yang mengajak orang kepada perkara-perkara yang tidak berguna. Jangan. Kalau boleh. Ini karena itu adalah sifat-sifat kesyaitan. Syaitan menghalang. Kalau orang buat baik, dia halang. Kalau orang buat jahat, didorong. Kalau ada majlis-majlis yang baik itu, bapa takkan ke sana ke masjid apa. Bapa takkan mendengar ceramah agama. Tapi kalau perkara-perkara yang memaksiat, yang merosakkan akhlak itu yang digalakkan, itu yang coba disponsor dan sebagainya. Jadi ini adalah di antara sifat-sifat kesyaitanan yang mengajak manusia kepada kemaksiatan. Jadi perkara ini kalau daripada segi tanaman, umpama ni sifat ini umpama makhluk perosak yang merosakkan. Jadi dalam usaha membina pribadi mukmin ini, kita ni mestilah membebaskan daripada ikatan tahap itu perlu ada kesungguhan. Ada kesungguhan, saya katakan, kerana ada kesungguhan kita ni. Kerana ada kesungguhan tekad. Kemudian selanjutnya, kita ni mestilah selain daripada tadi cuba berusaha membersihkan diri kita ni mesti beramal berdasarkan ilmu pengetahuan. Beramal. Ini pentingnya tuan Haji Bahamina, ilmu ini penting. Ini penting. Sama ada kita ilmu keduniaan, ilmu keakhiratan, ilmu apa sekalipun, ilmu untuk kehidupan itu penting. Kerana banyak. Sebagai contoh kita lihatlah, sebagai simple thing, minta maaf lah, simple thing yang kita selalu saya sebut ialah perkara yang mudah. Contohnya kita lihat. Dalam kita bersembahyang contohnya lah. Kita berusaha untuk mendidik dan sembahyang. Tapi kadang-kadang minta maaf lah, kerana mungkin kita ni terlepas pandang, atau mungkin kita ni kurang memberi perhatian. Kerana banyak perkara dalam sembahyang itu sendiri kita ni melihat, kalau kita ni dah lurus cara yang dah faham caranya, mungkin banyak perkara-perkara yang kita ni ada kesilapan kita yang kita ni dah sedari. Sebagai contoh, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hadasana Abu Hurairah qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kata, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Yang maksudnya diberitakan daripada Abu Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keldai. Ini dalam sembahyang. Kadang-kadang minta maaf, ada setengah orang dalam sembahyang sendiri pun kerana ia dah faham, maksudnya indah berdasarkan ilmu, kadang-kadang main buat ikut-ikut saya, kadang-kadang dalam ingin melaksanakan kebaikan itu orang ada perkara kesilapan sehingga tidak diterima, tertolak. Sebagai contoh ni, kita ni kalau ada makmum yang sering perbuatannya mendahului daripada imam, contohnya mengangkat kepalanya lebih dulu daripada imam mengangkat kepalanya, daripada sujud, daripada rukuk sebagainya, maka Nabi kata, tidakkah ia takut orang ni nanti takut Allah di akhirat kelak yang dibangkitkan di mana kepalanya macam diubah jadi kepala keldai. Jadi kalau orang yang sudah diubah kepala keldai, bukan maknanya orang ini dapat pahala, ini orang dapat penghinaan daripada Allah. Maknanya ada disiplin, ada kaedah dalam kita beribadah tu. Maknanya mestilah kita ni berpandukan ilmu. Ini perkara mudah. Kalau kita lihat lagi, dalam hadis lain Nabi mengatakan, al-imamu yarku qablakum wa yarfa'u qablakum. Nabi berkata, imam rukuk sebelum kamu, bangkit dari rukuk sebelum kamu. Maknanya kadang-kadang ada disiplin ke dalam berjemaah.